Kita tu sampai dah. Apa lah? Minggu ya. 2 minggu. Dia kan seminggu ya. Minggu ya. Ya, you ambil seminggu, dia ambil seminggu. Imam satu. Ya ada, saya ada tu. 19 dia Imam Surau Kemajaya. Boleh. Alhamdulillah. Kanyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat juga limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan untuk kita bersama pada pagi yang mulia ni. Dan ini kali kedua saya datang sini. Kali pertama sebelum duduk di Perlis, waktu tu cakap Terengganu pun pekat lagi. Sekarang ni dah okey kot. Sekarang ni kalau orang dengar, orang tak boleh nak trace adakah ni Pantai Timur. Okay. Jadi insya-Allah kuliah kita pada pagi ni saya nak sambung apa yang dah saya sebut semalam di Baitul Ridwan sebenarnya, iaitu satu risalah. Risalah ni dalam proses penterjemahan lagi oleh saya sendiri dan juga beberapa orang sahabat-sahabat lah, iaitu risalah berkenaan dengan hadis. Nama dia adalah Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Orang yang ikut live semalam dia tahulah, saya dah sebut sedikit sebanyak. Okay. Iaitu satu risalah yang ditulis oleh guru kami di Jordan dulu, masih lagi hidup sampai sekarang. 40 hadis. Dia punya style penyusunan tu hadis 40 macam hadis 40 Imam Nawawi. Okay. Tapi dia punya susunan bab, dia nak tiru susunan bab dalam Sahih Bukhari, iaitu bab tu ada hubung kait daripada awal sampai ke hadis 40. Dan dia punya tajuk asas dia ataupun dia punya orang kata objektif paling besar sekali penulisan risalah ni ialah untuk membawa konsep macam mana nak menaikkan, mengeluarkan potensi diri ataupun kita sebut sebagai motivasi berdasarkan daripada apa yang ditunjukkan dalam hadis Nabi. Dia tak nak pakai teori-teori barat, dia tak nak pakai. Dia guna juga teori barat dalam buku ni, tapi dia akan cari satu hadis yang lebih awal, mendahului teori barat tu. Jadi sebab kalau kita tengok semalam pun saya dah sebut, cerita tentang motivasi dengan orang Malaysia ni dia bukan cerita yang asing. Dulu kalau kita tengok sebahagian masyarakat kita ni memang minat menyertai program motivasi, sama ada dia hantar anak dia ataupun dia sendiri pergi program motivasi. Dan penceramah motivasi sama ada penceramah yang betul bertauliah, dia mungkin ada kajian sehingga dia ada pangkat dalam akademik, dia doktor ke apa, ataupun penceramah motivasi umum yang ada konsultan sendiri, dia orang akan memberikan tips-tips untuk naikkan potensi diri. Tapi dia orang tidak ada saluran yang ke arah sumber agama tu, tak ada. Kebanyakannya ambil daripada buku-buku barat. Kebanyakannya macam tu. Okay. Maknanya sampailah sekarang ni pun masih lagi belum ada.
Cuma sekarang ni orang dah slow pada isu motivasi ni. Sebab kehidupan sekarang orang dah keluar daripada orientasi peperiksaan, tak ada. Periksa pun dah banyak dibuang pun. Yang ada pun SPM je sekarang, yang lain-lain tu kurang. Maknanya dulu kalau anak tu darjah 6, tingkatan 3, ni usia-usia yang kita press dia untuk dia keluarkan satu goal, iaitu keputusan peperiksaan yang baik. Jadi adalah dalam tu program motivasi. Okey. Dan tak dinafikan motivasi di negara kita ni kadang-kadang bercampur bau juga dengan amalan-amalan yang tak jelas. Ada dibagi amalan tertentu, kaifiat tertentu, tata cara tertentu. Sebab tu kita akan tengok sebahagian masyarakat kita di dulu, bila mana nak masuk tahun exam, dia buat sembahyang hajat banyak kali. Nak dekat exam dia sembahyang hajat. Bukan setakat dia sembahyang hajat, alat-alat tulis pun disolat hajat kan. Beg sekolah pun disolat hajat kan. Okey, itu zaman dulu. Okey. Cuma yang anjurkan tu ialah motivasi. Oh, motivasi yang bagi idea tu. Okey. Jadi risalah Arba'in Tatwiriyah ni dia nak bercakap lebih besar pada tu lagi. Sebab orientasi kejayaan Muslim bukan orientasi peperiksaan. Kita nak berjaya ni bukan kerana kejar result peperiksaan yang bagus, straight A, CGPA dia full. Dan bukan juga untuk mengejar banyaknya properties, harta yang kita ada. Bukan yang tu juga. Tapi dia lebih luas daripada tu lagi. Maknanya kalau satu orang tu dia Muslim, dialah orang yang paling lambat untuk terkesan dengan ujian-ujian yang datang. Ujian akan datang, cuma dia tak terkesan teruk. Sebab kalau seorang Muslim tu dia faham sumber agama dia, dan dia reti untuk meneliti apa diri dia perlu buat bila mana dia kena satu benda tu, maka dia akan jadi orang yang berjaya. Sebab tu saya teringat ada satu orang tokoh di India ni, Abul Hasan Ali An-Nadwi, kalau saya tak silap lah. An-Nadwi ni dia ada tulis satu buku, Madza khasiral alam bi inhitatil muslimin. Apa yang merugikan dunia dengan kesempitan orang Islam. Buku dia menarik, diterjemah dalam banyak bahasa. Ali An-Nadwi ni dia ada sebut, orang pernah tanya dia satu soalan, apakah ciri berjayanya orang agama? Orang tanya dia soalan. Orang agama ni, orang belajar agama ramai sebab dia ni mengajar di Deoban Darul Ulum. Tu terkenal lah di India ni, pusat pengajian aliran Deobandi apa semua ni. Orang tanya dia soalan, orang agama ni berjaya dia takat mana berjaya dia? Adakah dia dapat sijil, dia habis daurah kutub sitah dan diingat semua rijal perawi dalam kutub sitah tu, itu dikira berjaya? Maknanya kalau sebut Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dia tahu tahun wafat dia bila, dia tahu kawan tu jadi mata dia rabun bila, itu ke ukuran keberjayaan? Jawapan Syekh simple. Orang agama yang berjaya ialah bila mana ada masalah dalam masyarakat, dia boleh selesaikan dan kembalikan kepada yang asal. Tak kira lah CGPA dia tinggi ke rendah ke, ada masalah dia tahu macam mana nak tarik masyarakat tu balik kepada asal. Okay, itu orang agama yang berjaya, orang belajar agama. Jadi kita boleh tengok itu orientasi dan definisi keberjayaan di sisi dia. Jadi orang yang belajar agama, kita tahu manusia ni dia ada kemampuan berbeza-beza. Kita tak boleh kelaskan manusia ni dia mesti kena straight A. Ada orang dia tak boleh pergi. Sebab tu kita akan tengok sebahagian anak-anak kita ni, dia mungkin slow pada mata pelajaran ni, dia lebih pada mata pelajaran ni. Kita sendiri pun macam tu. Yang bab kira-kira kita slow, yang bab fikir-fikir ni kita boleh pergi, rancang-rancang okey. Tapi bab kira dia pening. 1/2 tak tahu, separuh tahu. Ada orang macam tu. Tanya dia 1/2 berapa? Tak tahu. Separuh tahu. Dia slow dalam bab tu. Okay. Lalu bila mana dia diuji dalam bab matematik, memang dia ketinggalan dan dia telah digolongkan dalam golongan yang gagal bagi pandangan sebahagian orang. Tapi sebenarnya dia tak gagal, dia ada potensi diri tempat lain. Itulah yang dilakukan oleh Nabi bila mana berinteraksi dengan para sahabat. Sebab sahabat-sahabat Nabi tak semua hafal hadis, tak semua hafal Quran, tak semua minat perang. Ada minat yang berbeza-beza, tapi semua tu layak untuk menjadi ahli syurga. Semua layak. Itu yang Nabi bawa. Jadi risalah ni saya rasa sangat-sangat nak terjemah sebab
dia cuba nak ubah corak berjaya dalam ataupun di sisi orang Islam. Sebab kita ni terlalu ada satu stigma berjaya ni mesti ada ukuran-ukuran yang kita letak. Mungkin dengan sebab corak family dia ramai orang cerdik, belajar sekolah-sekolah yang hebat-hebat. Jadi dia telah dikelaskan sebagai orang yang berjaya di sisi family dia, ialah orang yang belajar di sini, habis dengan keputusan ini, baru dia berjaya. Tapi kalau dia pilih bidang lain, contoh family dia orang akademik, tiba-tiba dia nak menega, dia tak nak ikut aliran universiti ni, dia dipandang tak berjaya. Walaupun kadang-kadang yang kerja kerajaan pun pinjam duit dengan dia. Dari satu segi dia dah berjaya. Okay. Jadi memberi definisi yang lebih luas tentang keberjayaan. Sebab tu risalah ni dinama Al-Arba'un At-Tatwiriyah. 40 hadis menjelaskan perkembangan potensi diri. Manusia tu dia ada bakat nak berjaya di semua bidang. Dan manusia kena sedar, bila mana dia tengok satu orang, dia tak boleh paksa orang untuk berjaya sama macam dia. Tak boleh. Ada orang dia belajar agama, tu kelebihan dia. Ada orang dia tak belajar agama, tapi dia faham agama. Lebih baik daripada orang belajar agama, bila mana agama dihentam, dia diam. Dia tahu. Dia ingat ayat Quran banyak. Dia kalau exam lagi tinggi, dia punya keputusan. Saya ada kawan-kawan yang ramai macam tu. Belajar dengan beasiswa penuh, kerajaan tanggung, kerajaan negeri tanggung. Okay. Tapi bila mana agama dihentam, bila mana agama selaru macam sekarang, orang dah start cakap khurafat. Khurafat cuba ingin dinormalkan. Yang cerdik-cerdik ni, yang ditaja oleh kerajaan ni, yang dinamakan dengan program-program hebat, melahirkan ulama bagi negeri sekian, semua diam. Tak kata apa. Entah apa yang menghalang dia, tak tahu. Tiba-tiba naiklah kawan dia yang dulu adalah ponteng kelas satu orang. Berani sikit. Dia pula hentam. Dia tu dulu kaki ponteng. Kita semua ni rizat tinggi. Tapi dia lebih baik sebab dia berani. Dia lebih berjaya sebab dia cuba sedarkan masyarakat. Apa yang sedang berlaku ni tak betul. Berbanding mereka yang mungkin berjaya, yang mungkin mendapat tempat yang baik di setengah-setengah kawasan, tapi hanya diam atas alasan tak nak bergaduh. Tapi sebenarnya penakut pun belakang tu. Alasan tak nak bergaduh. Dia macam ni, tuan-tuan. Bergaduh tak bergaduh ni atas pandangan orang. Ada orang dia nampak satu orang penceramah ni, saya cerita umum lah. Satu orang penceramah ke ustaz mana-mana, cara dia bercakap tegas. Tak ada lah nak kata apa, nak lawak-lawak ni, tak ada. Tegas. Ada isu dia jawab. Ketegasan itu dipandang sebagai sikap orang suka bergaduh. Padahal tak ada apa pun. Dia cuma tegas, dia tak bergaduh. Cuma laras bahasa tegas. Sebab tu kita tengok para sahabat pun macam tu. Bila mana Nabi berinteraksi dengan Khalid Al-Walid, tak sama berinteraksi dengan Abu Bakar. Dua-dua peluang ahli syurga ada. Dari segi keberjayaan nak pergi syurga, dua-dua layak. Okay. Tapi cara Nabi interaksi dengan Khalid Al-Walid, ini orang tegas, ini orang tentera punya orang. Tak payah cakap belit-belit. Bagi satu command, satu arahan, dia faham, dia pergi. Beza dengan Abu Bakar, beza dengan Umar, beza dengan sahabat-sahabat lain, beza dengan Abu Zar Al-Ghifari. Tapi kejayaan dia sama, iaitu nak tuju kepada syurga Allah Ta'ala. Itu je. Okay. Jadi manusia ni kadang-kadang dia mengikut situasi, surrounding dia. Jadi dia telah buat satu konsep. Orang agama yang teruk ialah yang suka bergaduh, suka hentam orang. Orang agama yang tak teruk, dia diam. Dah celaru banyak pun, diam lagi. Itu bagus. Itu yang kita nak. Itu ialah kesilapan ataupun persekitaran. Persekitaran yang menormalkan benda yang salah. Jadi itu benda yang kita kena faham lah. Okay. Jadi Al-Arba'un At-Tatwiriyah ni, dia nak cerita tentang itulah. Iaitu nak cerita tentang konsep berjaya di sisi manusia lain. Tak sama dengan konsep berjaya yang ada pada Islam. Tak sama. Dan setiap orang layak untuk berjaya. Dan orang Islam kena sedar, keberjayaan dia yang paling besar di dunia ialah dia boleh faham Quran sama macam Tuhan nak. Itu dia berjaya. Walaupun dia tak dapat sijil, walaupun dia tak diangkat sebagai tokoh, tak ada profesor apa, tapi dia digolongkan dalam ulul albab. Sebab tu kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ni dia puji ulul albab. Dia tak puji kelompok lain. Ulul albab ni apa dia? Ulu maksudnya pemilik, albab maksud dia isi. Mari pada perkataan lub. Lub maksud dia isi.
pemilik kepada isi. Sebab ada orang dia hafal Quran, dia hafal, tapi dia tak boleh faham isi Quran. Sebab tu kita akan tengok kan baru ni kan, beria cerita kat orang, saya hafal Quran 15 juzuk, lepas tu tanggal baju. Dia ada dah Quran tu, dah ada pada diri dia tu, tapi dia tak nampak Quran itu apa function dia. Quran itu menjadikan dia orang yang berjati diri, tapi tiba-tiba dia jual jati diri dia walaupun dia hafal Quran. Okay. Jadi itu ialah kelas-kelas manusia, pembahagian-pembahagian manusia yang berbeza-beza, yang berbagai-bagai. Okay. Saya nak sebut sini ialah kita kena sedar Quran menyebut tentang golongan yang berjaya ialah ulul albab, dan yang paling berjaya, dia berjaya di akhirat, iaitu dengan dia boleh pergi ke syurga. Okay. Cuma kalau kita tengok Quran, ulul albab ni maksudnya golongan yang faham Quran secara optimum dan maksimum. Dia faham semua sekali. Tapi taklah orang kata apa, dia menjadi satu kemestian pada semua orang. Bukan kemestian pada semua orang. Okey. Ya. Ada kereta yang park depan ni minta tolong ubah motor. Motor. Betul-betul depan kedai apa? Kedai yang mula. Tolong. Terima kasih. Okey, boleh sambung Okey. Okey, tak apa. Itu gangguan untuk berjaya. Okey. Bila mana kita tengok konsep keberjayaan, itulah yang ada dalam agama. Sebab tu Nabi dia tak pernah letak target. Siapa nak jadi sahabat aku kena hafal Quran 30 juzuk. Dia tak pernah letak target. Nabi tak sebut benda tu. Tuan-tuan carilah satu hadis yang Nabi paksa semua sahabat kena hafal Quran. Tidak ada. Tapi Nabi suruh mereka faham Quran. Faham Quran bagus. Itu yang dikehendaki. Cuma sekarang ni, zaman sekarang, bila mana kita sebut pemilik isi, orang jadi silap faham. Sebab dalam masyarakat Melayu ni dia ada istilah ilmu isi juga. Ilmu isi yang mengarut tu lah. Okay. Sebab dia buat satu kefahaman. Quran ni dia ada zahir dan batin. Yang power ialah pemilik kepada batin. Walaupun baca Quran berterabur. Kita tengok kan orang yang duk dakwa batin, baca Quran berterabur, tapi dia kata dia pemilik batin. Itu proses yang tak betul. Proses yang tak betul. Itu hanya dakwaan, itu hanya sangka-sangkaan sendiri. Okay. Jadi saya tak nak sebut panjang-panjang. Itu sekadar mukadimah nak sebut tentang risalah ni lah. Jadi saya minta tuan-tuan yang ada dalam ni doakan supaya kita punya projek nak terjemah ni jalan. Saya duk target tahun ni mesti kena selesai lah. Paling lewat tahun ni mesti kena selesai. Sebab saya tengok ramai orang minat dengan isu ni. Sebab di Malaysia ni dia tak ada satu lagi silibus motivasi yang betul tak ambil pada barat. Nak daripada sustain tu datang pada agama semata-mata. Jadi dalam risalah ni ada 40 hadis, bermula pada hadis pertama iaitu tawakal kepada Allah Azza wa Jal, sampailah hadis yang ke-40 iaitu itqan. Itqan ni maksudnya integriti, optimis, semua duk ada dalam tu. Dan dia ada hubung kait dia lah. Okay. Jadi pada pagi ni saya nak kongsi hadis yang kedua. Semalam saya dah sebut di Baitur Ridwan hadis pertama tentang satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, iaitu Nabi kata masuk syurga satu kaum yang hatinya itu seperti hati burung. Burung terbang tu. Nanti semalam saya dah sebut dah. Hari ni saya sebut sikit je. Nabi buat analogi ni sangat clear. Sebab burung ialah makhluk yang kecil. Ada burung yang besar, tapi yang kita tengok di mata kita tu yang kecil lah. Bagaimana dia keluar pada waktu pagi, dalam perut dia kosong, balik ke sarang dia pada waktu petang, dia boleh bawa balik makanan. Sedangkan tidak ada garanti, tidak ada pihak yang boleh garanti dia mesti dapat. Hanya tawakal dia pada Tuhan. Dan Nabi ni suruh kita tengok burung. Sebab apa? Burung semua orang boleh tengok. Daripada orang tak ada pangkat sampai orang ada pangkat tinggi. Kalau kita tengok motivasi barat dia suruh kita tengok tokoh. Tokoh-tokoh hebat. Tokoh yang mungkin ada Datuk, Tan Sri, Tun kat depan. Yang ni tak semua orang boleh pergi tengok.
Orang kaya-kaya boleh tengok. Kita yang tak ada peluang ni nak pergi tembus dia punya bodyguard pun payah. Okay. Jadi burung tak ada bodyguard jaga. Just tengok. Then you learn something. Belajar sesuatu daripada burung tu. Okay. Nabi membuat analogi yang begitu simple. Okay. Jadi hadis yang kedua di bawah tajuk la ta'jaz, jangan lemah. Okay. Hadis kedua ni penulis rahimahullah hafizahullah taala dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim juga, macam hadis pertama. Boleh tengok semalam. Okay, live semalam. Okay. Hadis yang kedua ni pun riwayat pada Abu Hurairah. Sebab hadis pertama pun riwayat Abu Hurairah. Iaitu hadis yang berbunyi Nabi kata al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Maksud dia apa? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah Ta'ala berbanding mukmin yang lemah. Itu hadis dia. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata, dan pada setiap kebaikan yang ada ni, cubalah jadikan diri kamu tu ada kesempatan untuk ambil kebaikan itu. Maknanya kita cari peluang kebaikan yang banyak ni, kita participate, associate diri kita tu dalam kebaikan tu. Jangan jadikan diri kita ni tengok je orang buat baik, kita tidak menyertai kebaikan tu. Itu Nabi suruh. Okay. Kemudian Nabi kata wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolong dengan Tuhan dan jangan lemah. Hadis ni dia macam ada satu isyarat. Nabi kata mukmin yang kuat lebih baik pada mukmin yang lemah. Kebaikan di dunia ni banyak. Jadikan diri kamu sebahagian pada orang yang mengikuti kebaikan tu. Dan bila mana kamu nak buat kebaikan tu, nak ikuti kebaikan tu, minta tolong dengan Tuhan dan jangan lemah. Maksudnya apa? Nak buat kebaikan ni banyak liku-liku dia, banyak cubaan-cubaan dia. Macam tadi, tuan-tuan baru nak dengar kuliah, ada orang suruh alih motor lah. Jadi putus sikit. Okay. Tapi tak apa, naik balik. Ada orang nak datang tempat ni, sesat, hilang semangat separuh, tak jadi datang. Saya ingat dulu waktu di Terengganu ni, kita punya kuliah ni jauh-jauh. Saya sekarang dah jadi macam orang Perlis. Jauh sikit saya macam berkira sikit nak datang. Okay. Okay. Tapi bab Penang ni dia macam satu round banyak sekali, okey lah. Maknanya kalau Perlis kan dia punya hujung ke hujung tak sampai 50 km. Okay. Dulu peringkat awal datang Perlis ni, kuliah sebelum ni Terengganu kuliah 100 km pergi balik. Kita pergi. Awal-awal duduk Perlis, semua pergi. Semua tempat pergi. Lepas tu lama duduk setahun, lepas tu kena Covid pula, duduk rumah lama. Jadi dia jadi macam slow sikit. Orang suruh saya pergi kuliah, saya duduk di Mata Ayak. Mata Ayak ni kawasan antara Arau apa semua lah. Okay. Nak suruh pergi kuliah Padang Besar, macam duk fikir ada tak alasan-alasan. Padahal tak sampai pun, 40 km tak sampai pun. Dulu tak berkira. Sekarang dia ada sikit. Itu kadang-kadang surrounding ni dia boleh menyebabkan kita jadi slow. Tambah pula orang-orang duk bercakap, orang masjid duk bercakap. Saya ada jadi imam satu masjid di kawasan saya duduk tu. Bila mana orang masjid tanya, pakcik-pakcik tanya, malam ni ustaz kuliah mana? Saya kuliah di Padang Besar. Oh jauh. Cara dia orang sebut tu saya macam aduh. Saya macam nak aduh lemah. Okay. Tapi itu surrounding lah, kita kata surrounding. Tapi kita yang boleh menguasai otak kita, bukan orang lain. Okay. Kita yang boleh kawal diri kita. Kita boleh pilih diri kita nak terkesan dengan kata-kata orang tu ataupun tak. Kekuatan diri tu ada pada kita. Sebab tu Nabi kata al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih Tuhan sayang berbanding mukmin yang lemah. Dan sudah pasti orang mukmin dengan orang kafir, mukmin lagi baik. Cuma tu Nabi ni sedang buat satu pembahagian dalam kalangan orang beriman, iaitu ada mukmin yang lemah, ada mukmin yang kuat. Mukmin yang lemah ni bukan teruk sangat. Cuma kadang-kadang manusia, dia tak semua orang dia mampu adapt, dia mampu kuasai diri dia. Sebab kita ni manusia, kita kena tahu sejenis makhluk yang mudah terkesan dengan keadaan sekeliling. Itu benda tak dapat nafi. Semua peringkat umur macam tu. Ada orang dia kata
budak-budak ni jangan bagi berkawan dengan kawan-kawan yang tak tentu hala, nanti dia ikut kawan. Sebenarnya bukan budak-budak, orang tua pun sama. Tak orang budak pun, orang tua pun sama. Ustaz pun kalau dia nak gelong, dia boleh gelong kerana kawan dia. Sebab sifat manusia ni dia memang yata'athar, dia influence by surrounding, dia terpengaruh dengan sekeliling. Kemudian Nabi kata, kebaikan tu banyak, kamu participate diri kamu dalam kebaikan tu. Tapi untuk kamu participate tu, kadang-kadang ada cobaan-cobaan dia, ada benda-benda yang melemahkan. Sebab tu kita baca suratul Kahfi, kita baca cerita Nabi Musa diarahkan pergi bertemu dengan Nabi Khidir. Antara dugaan yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku pada Nabi Musa ialah sesat jalan, dia terlebih, dia terlajak. Bila mana terlajak ni, kalau kena kat kita lah kan, kita nak pergi masjid tu, kita dah terlajak dekat 80 km ke depan dah. Ada kemungkinan tak untuk kita patah balik? Umum cakap. Payah lah. Tengok pula, oh ada mall, oh ada kedai makan. Okay. Badan pun dah letih dah, dah lebih 50 km dah lajak. Okay. Tapi tengok kata-kata Nabi Musa apa dia? Au amdiya hukuba. Jauh tara mana pun, kena berjalan sampai bertahun pun, aku tetap akan pergi jumpa Nabi Khidir. Itu semangat. Dan syaitan yang merancangkan supaya lajak tu, bagi pembantu dia tu terlupa. Sebab Nabi Musa dah bagi clearly arahan kepada pembantu dia. Ada sebahagian riwayat Israeliat kata pembantu dia tu Nabi Yusha bin Nun. Tapi tidak ada, Quran tak mention. Quran hanya sebut Fatah, satu orang budak muda. Okay. Nabi Yusha dah tengok pun kejadian pelik tu. Maknanya sampai tu kawasan ni, kalau ikan yang kita bawa bekal ni dia keluar, dia masuk balik dalam laut, itulah kawasan yang adanya seorang lelaki nama dia Khidir. Tadi dia tengok, tapi dia terlupa. Dan dia pun mengaku, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkura. Tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan untuk aku ingat. Tapi apa yang diambil pilihan oleh Nabi Musa, dia tak lemah. Dia tak lemah. Dia tak kata, hang ni mangkak. Nak apa cakap macam tu? Maknanya kenapa baru beritahu sekarang? Kita dah berjalan jauh ni. Okay. Nabi Musa tak. Dia tak salahkan siapa-siapa. Dia ambil pilihan sebab dia tahu, kalau kita kata dekat orang ni, kita salahkan orang ni, dia tak ubah apa-apa perubahan pun. Sekarang ni kita kuatkan diri, patah balik semula. Dah lajak lebih ni, patah balik semula. Okay. Nak kata apa? Nak associate pada kebaikan bukan mudah lah. Sebab sifat kebaikan itu ialah benda-benda yang berat. Sebab tu di kuliah maghrib hari Jumaat baru ni saya di Masjid Karwa di Tanjung Tokong. Jadi dalam bab tu saya ada satu bahas tentang bagaimana Nabi ni dia larang, dia buat satu larangan kepada umat dia dalam Sahih Bukhari, hadis larangan bersembang sampai tengah malam tanpa ada tujuan. Dalam Bukhari dia panggil bab nahyu anis samar. Bab larangan nyembang sampai tengah malam, yang mana kalau kita sembang tu dia confirm akan kacau subuh kita esok. Nabi larang. Kalau tidak ada keperluan, jangan buat. Jangan buat selalulah. Okay. Kalau kita tu memang jenis orang yang memang kita punya circle hidup kita, tidur lewat pun boleh bangun subuh, yang tu ada keringanan sikit lah, para ulama sebut. Okay. Nabi larang. Okay. Tapi Nabi pernah tak buat tidur sampai lewat malam baru tidur? Maknanya lewat malam baru tidur. Ya, Nabi pernah buat. Tapi Nabi buat dengan orang lain. Nabi buat dengan siapa? Nabi buat dengan isteri dia. Kita biasa, kita orang lelaki kan, sembang dengan kawan lah paling sedap kan. Jumpa kedai mamak yang memang pok dia elok, kereta tak banyak, tengok bola apa semua, yang tu bagi sampai pukul 4 pagi pun jalan. Dia ada satu hadis. Hadis ni kalau tak silap riwayat Imam Muslim ataupun riwayat dalam Tirmizi. Hadis yang terkenal sebagai hadis Ummu Zar'. Hadis Ummu Zar' ni ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, siang hari dia jumpa makcik-makcik yang ada di Madinah tu. Dia bersembang dengan makcik-makcik tu. Makcik-makcik tu pun cerita satu legenda di Madinah ni, ada satu orang perempuan nama dia Ummu Zar'. Ummu Zar' ni siapa? Satu orang perempuan yang mempunyai pengalaman kahwin dengan bermacam-macam orang.
Dia bukan kahwin ramai, cuma dia kahwin, suami dia meninggal, dia kahwin lain, dia kahwin lain, dia kahwin lain. Okey. Jadi Ummu Zar' ni dia pernah kahwin dengan lelaki yang sibuk manjang. Tak balik rumah. Tapi suami tu walaupun dia sibuk, mertua dia elok. Mertua dia panggil dia, mertua dia sayangi dia. Lepas tu matilah suami yang sibuk tu. Dapat pula satu lagi suami tu baik, mertua pula problem. Tu cerita Ummu Zar'. Mana dia cerita macam-macam. Aku kahwin dengan lelaki yang kedekut, aku kahwin dengan lelaki yang kaya sehingga aku jadi orang kaya, perempuan kaya sehingga aku jadi perempuan miskin. Dia makcik tu cerita pada Aisyah. Aisyah ni dengar clearly satu persatu. Apa pengalaman Ummu Zar'? Ummu Zar' tu tak pasti memang betul ada ke zaman dulu ataupun dia hanya cerita legenda orang Madinah. Okey. Lepas pada dia dapat cerita tu, malam lepas pada Nabi balik, sebab malam tu giliran Nabi dengan dia pun ajak Nabi bersembang. Hadis tu panjang tuan-tuan. Hadis tu sangat panjang. Hadis Ummu Zar' ni ada para ulama tulis kitab khusus syarahkan hadis tu. Hadis tu berkaitan dengan muasyarah, cara bergaul antara suami isteri. Okay. Bila mana Aisyah nampak Nabi balik, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku nak cerita satu benda. Cerita ni aku dengar pada makcik-makcik siang tadi. Dia cerita ada satu orang perempuan nama Ummu Zar'. Nabi ni berangguk dengar. Dengar. Cerita Ummu Zar' daripada lepas isyak tu, Nabi balik rumah, dia habis bila sahur baru habis. Cerita tu panjang. Tapi Nabi tak pernah kata, diam aku nak tidur, letih. Aku baru balik orang perang, dia pula nak cerita panjang. Nabi tahan. Ujung Nabi cerita pada sahabat. Esok Nabi cerita pada sahabat, semalam aku tidur lewat sebab aku layan isteri aku menyembang sampai kepada subuh. Lalu Nabi kata, tidak ada tidur yang lewat yang paling terbaik dan berpahala melainkan melayani isteri kita menyembang. Oh, sakan. Yang ni nak buat, saya sendiri pun belum tentu boleh buat. Okay. Cuma nak katanya, Nabi kata itu associate dalam kebaikan. Sebab kita mungkin nampak kebaikan ni, kamu duduk di masjid, kamu baca Quran, peluang pahala di situ. Okay. Tapi kalau kebaikan dengan part lain kita tak nampak. Okay. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ista'in billah, minta pada Tuhan, jangan lemah. Sebab benda berpahala ni kebiasaannya dia membosankan. Tuan-tuan, sembang dengan suami, sembang dengan isteri, bagi seorang lelaki, dia tak rasa tajuk isteri tu klik, dia akan mengantuk. Tapi Nabi tak mengantuk. Mungkin boleh jadi Nabi pura-pura tahan mengantuk. Sebab tu, kalau saya tak silap, Ibnu Hazm yang syarahkan hadis ni, Ibnu Hazm pernah sebut, Ibnu Hazm ni Az-Zahiri, mazhab Zahiri, maknanya yang pakai literal hadis betul-betul. Dia kata di antara kebaikan seorang suami ialah berpura-pura tak tahu cerita yang isteri nak cerita. Pura-pura ni penat lah. Okay. Biasa kita kan, kita dengar cerita, isteri kita cerita. Dah dengar dah ni, dah baca dah kat FB ni. Tak payah cerita kot. Kita pula keputusan akhirnya macam ni. Kita yang sudahkan cerita tu cepat-cepat. Tapi Ibn Hazm kata, kalau kamu perlu untuk buat berpura-pura, kamu pura-pura. Sebab nak tackle hati. Sebab itu ialah peluang pahala. Itu peluang pahala. Sebab itulah benda saya sebut tadi, benda pahala ni, dia boleh putus angin, istilah kita. Nak buat bagi sampai kepada penghujung tu. Sebab tu kita tengok orang buat semayang, tarawih ke apa, dia jarang mencapai KPI yang sepatutnya. Maknanya nak suruh orang stay ramai selalu susah, sebab manusia ni dia berbagai-bagai. Okay. Kemudian dalam hadis tu Nabi kata, wa in asabaka syai'un, sekiranya kamu tertimpa dengan sesuatu musibah, fala taqul, jangan kamu kata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, sekiranya aku buat macam ni dan macam ni, aku mesti tak kena ujian ni ataupun musibah ni. Walakin qul, akan tetapi kamu kata, qaddarallah, Allah Ta'ala telah takdirkan kepada aku, wa ma syaa, dan apa yang dia kehendaki, fa'ala, telah pun terjalan atas aku. Fa inna lau, sesungguhnya kata-kata jikalau itu, taftahu amal syaitan, membuka pintu syaitan. Dalam hadis Nabi kata,
Mukmin yang kuat lebih baik pada, saya ringkaskan, mukmin yang kuat lebih baik pada mukmin yang lemah. Peluang kebaikan banyak, jadikan diri duduk dalam tu. Dan bila mana nak buat kebaikan, ada ujian dia. Sebab nak buat kebaikan ni bukan mudah. Waktu kamu lemah nak buat kebaikan tu, Nabi kata, ista'in billah, minta tolong pada Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan. Wala ta'jiz, jangan jemu, jangan lemah, jangan bosan. Wa in asabaka syai', sekiranya kamu terhalang nak buat kebaikan kerana ada musibah, jangan kamu kata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni, kalau aku tak buat, kalau aku lewat sikit, aku tak kena. Tapi katakanlah, kalau kamu kena musibah, Allah Ta'ala dah takdir dan apa yang dia nak dah berjalan pada aku. Lalu Nabi beri amaran di hujung hadis tu, jangan sekali-kali membuka persoalan musibah ni dengan kalau. Kita kena musibah, contoh keluar rumah aksiden, kita pun kata kalau tak keluar hari tu. Kalau tu yang problem. Kalau tu Nabi kata taftahu amal syaitan, dia akan buka syaitan masuk situ. Macam mana? Iaitu syaitan akan jadikan kita ni ragu pada ketentuan Tuhan. Sebab tu yang boleh keluar Qadariyah, boleh keluar Jabariyah tu. Sebab dia orang tak boleh faham konsep ini. Okay. Hadis ni nak kait dengan motivasi macam mana? Okay. Kita dah letak satu target dalam hidup. Aku belajar sekian-sekian, dengan usaha yang aku buat ni, aku target aku boleh dapat yang ni. Tak dapat. Setelah kita usaha tak dapat, belajar apa semua elok, mungkin ada orang sailang apa macam-macam mana, kita tak dapat. Jangan lemah. Sebab ada orang, contoh ada orang dia nak belajar, dia belajar sebab dia rasa dengan dia belajar, dia akan boleh buat kebaikan lebih luas lagi. Ramai orang mai jumpa saya, dia sebut benda tu. Saya tak ada peluang belajar agama. Kalau saya ada peluang belajar agama, saya akan jadi macam ustaz lah, ceramah-ceramah. Oh no. Tak perlu pun. Okay. Jangan rasa diri anda gagal kerana tak boleh jadi penceramah. Sebab dunia penceramah ni bukan mudah pun. Okay. Ceramah di negeri yang orang benar kita bercakap benda betul, okey lah. Cuba ceramah di negeri yang orang larang. Saya dulu ada pengalaman duduk negeri orang larang. Okay. Banyak benda kita nak fikir. Aku cakap lebih kurang, nanti dia block aku yang ni, aku punya komitmen harian, bulanan semua terganggu banyak. Benda tu mesti datang. Seorang penceramah, terutama orang-orang yang baru nak meningkat ni, daripada usia 20-an nak pergi ke 40-an, yang belum stabil elok ni, benda-benda macam tu yang menghantui. Saya duk bincang dengan kawan-kawan semua. Benda tu lah yang halang. Tuan-tuan, dalam jabatan agama ni, di Malaysia ni, yang pro kepada aliran sunnah ni, ramai pun. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Hatta di negeri yang kita rasa macam dia punya jabatan mufti, admin page dia pun something. Okay. Okay. Dalam tu ada pegawai yang okey. Okay. Tapi apa yang menghalangi dia orang? Dia orang duk fikir yang tu lah. Aku berani sikit je, banyak benda aku kena. Sebab tak semua orang sabar untuk menahan dihentam. Tak ramai orang yang boleh sabar dihentam. Sebab tu ada orang yang dia tak pernah kena hentam di media sosial, dia terpukul teruk. Saya dulu awal-awal sebelum kena hentam, kuliah saya ni flow dia tak ada lah, tone tinggi kurang. Di Terengganu tu tone tinggi saya kurang. Dia perlis ni orang kata macam cengeng semacam sikit. Okay. Okay. Orang duk kat kena hentam. Peringkat awal kena hentam memang terasa. Tapi lama-lama kalau dah biasa kena hentam, dia macam macam something yang diperlukan setiap hari. Okay. Bahkan kita duduk cari, tak ada orang hentam aku hari ni. Okay. Bila mana kita dah kental benda tu, kita dah lama. Tapi nak mula-mula kena tu, hentaman pertama tu susah. Cuma nak katanya peluang kebaikan berbagai-bagai. Ada orang dia tak ada peluang belajar agama. Sebab dia nampak nak dapat pahala banyak ni ialah pada bercakap hadis Nabi, cerita ke orang, tafsir ayat Quran. Itu sebahagian orang berpandangan. Dan orang tu bila mana dia tak dapatnya tu, dia rasa macam dia dah loser, dia dah gagal. Tapi agama Islam bukan macam tu. Agama Islam, kalau kamu tidak berpeluang di bidang ini untuk dapat pahala, kamu berpeluang di bidang lain untuk dapat pahala. Contoh, satu orang, dia tak sibuk dengan komitmen yang banyak. Dia boleh jadikan keluarga dia, family dia sebagai tempat untuk dapat pahala. Macam saya sebut tadi, kalau kita rasa kita ni
orang lelaki yang tak sibuk sangat, kita buat baik kepada isteri, itu pahala. Kita cuba take time untuk faham, walaupun dia tak nampak kena ambil semayang sebelum cakap dengan isteri ni, kena berwuduk, kena suci pada hadas. Sebab ada orang dia ingat ibadah ni macam tu lah. Okay. Tapi itulah peluang ibadah. Sebab tu kita tengok, orang boleh buat ibadah di mana-mana tempat. Orang tu boleh berjaya mengaut pahala di mana-mana tempat. Sebab hadis Nabi sebut umum. Hadis ni Nabi kata, wa fi kulli khairin, di setiap kebaikan ihris. Cuba jadikan mata kamu tu jelas nampak, ke sini pahala. Orang tak perasan sini peluang pahala, tapi itulah yang kita perasan. Itulah yang datanglah fikiran kita waktu kita nampak ini lubang pahala aku. Belajar tak tinggi, keputusan tak cemerlang, tapi dia boleh bantu orang di tempat lain. Dia boleh tolong orang di tempat lain. Sebab tu saya kata, di Malaysia ni dia ada satu sikap, bila mana benda tu viral, orang akan pergi ke benda yang viral tu. Itu problem dia. Sehingga orang akan nampak surrounding tu saja. Contoh, tuan-tuan, saya bagi contoh bagi nampak surrounding. Bila mana ada orang buat page untuk tolong stray cat, kucing-kucing jalanan ni. Lepas tu orang yang tolong kucing jalanan ni pun, dia pun letaklah ayat-ayat membantu haiwan, termasuk daripada tuntutan agama, ihsan, apa-apa semua. Lepas tu buat satu poster, letak nombor akaun, minta duit pada orang supaya orang bagi duit, boleh beli makanan kucing ni, bagi makanan kucing, bagi kucing tepi-tepi jalan ni makan. Beli dengan pasir apa semua, daripada kucing tu jadi kucing jalanan, jadi kucing diva lah. Dia lagi sihat daripada yang duduk dekat tempat orang jaga. Okay. Itu betul lah, saya dah kata itu kebaikan. Okay. Tapi bila mana kita tengok orang viral dan orang kata ini peluang dapat pahala, ada orang kepala dia ni dah trigger, dia nampak oh itu je pahala. Beri makan kucing pahala, tapi beri makan anak tak dapat pahala pun. Bukan tak dapat pahala, dia tak perasan benda tu. Sebab tu kita tengok ada orang, dia sanggup spend untuk kucing tu beratus ringgit sebulan. Macam-macam dia bagi, pasir yang mahal, dia bagi makanan yang mahal. Isteri dengan anak tak makan apa pun kat rumah. Sedangkan yang tu pahala besar lagi daripada beri makan kucing tu. Kucing tu bagi orang-orang yang lebih duit dah makan. Okay. Cuma ada orang dia sanggup spend. Dia sanggup spend. Hantar kucing sakit pergi veterina. Isteri dia sakit, dia tak peduli pun. Dia kata tahanlah 3 minggu baik ya. Kucing dia luka sikit je, hantar pembedahan sampai 1,000. Sebab dia nampak lorong pahala tu di situ. Lorong pahala. Sebab tu saya kata mengenali prioriti berpahala tu penting. Ada orang, dia duduk bidang tu, dia tak nampak lubang pahala bidang dia. Jadi tiba-tiba dia anggap diri dia gagal. Tiba-tiba dia tengok orang lain berjaya di bidang ni. Padahal dia boleh berjaya pun di bidang dia. Itu yang saya nak bawakan. Penulis nak bawakan yang tu lah. Macam mana Nabi, dia tak paksa Khalid tengok Abu Bakar, cakap lembut, tiru dia. Aku tak nak sahabat aku ni cakap tegas, suara tinggi, tak nak. Nabi tak pernah ubah karakter Khalid Al-Walid. Kekal dia sebagai orang yang tegas, orang yang cakap word by word. Dan Nabi tak pernah paksa Abu Bakar, kalau kamu ni tegas sikit, jalan nampak gah sikit, aku lagi suka berbanding kamu lembik macam ni. Tak tahu. Nabi kekal kan. Nabi suruh dia orang kekal, by karakter kekal. Sebab karakter manusia kita tak boleh ubah. Okay. Tapi suruh dia nampak laluan karakter kamu ni, laluan pahala dia macam ni. Jangan ikut yang orang. Ini kamu punya jalan kamu. Kamu punya kedudukan kamu. Dengan itu kita akan tengok agama Islam memasukkan semua manusia sebagai golongan berjaya. Dia tak ketepikan satu pun. Orang perempuan ada lorong dia, orang lelaki ada lorong dia, orang yang lembut ada lorong dia, orang yang kasar, tegas ada lorong dia. Dia tak perlu ubah diri, dia tak perlu influence dengan surrounding melebih sangat. Kita kena ambil jugalah, orang kata apa, kena ambil juga, ambil kira jugalah setempat ni kalau kita nak berubah diri. Tapi jangan kita ikut orang sehingga kita jadi diri orang lain. Saya nak sebut sinilah, sehingga kita jadi orang lain. Lepas pada tu waktu kita jadi orang lain tu, kita penat dengan jadi macam tu. Kita rasa macam aku ni tengah berlakon ke? Okay. Islam tak suruh sampai tahap tu. Dia tak suruh kita jadi seperti itu. Sebab tu dalam hadis yang kedua ni, bila mana kita tawakal pada Allah, kaitan dengan hadis pertama yang semalam,
kita dah tawakal pada Allah Ta'ala, kita tahu Tuhan yang jadikan karakter diri kita macam ni. Dia yang jadi kita ni tegas. Dia yang jadikan kita ni duduk dalam surrounding itu. Dia yang jadikan kita ni duduk dalam kelompok itu. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok antara surah yang terbaik untuk kita beri waktu tadabbur ialah surah Yusuf. Nabi Yusuf duduk di sebuah negara di Mesir. Lepas pada dia dikhianati oleh adik-beradik dia, dibawa sampai ke Mesir, duduk di sebuah negara Mesir yang dia punya zina normal. Penzinaan di Mesir ni normal. Macam kita pergi seberang lah, kita pergi Thailand, normal. Tak ada orang larang. Kita nak langgan ke, tak nak langgan ke, kita nak pergi makan kambing danok ke, ataupun nak pergi cari orang urut orang ke, tak ada orang larang. Okay. Tapi Nabi Yusuf dengan kudrat diri dia muda. Bukan setakat muda, handsome pula. Dari segi keperluan untuk industri zina tu memang cukup lengkap pada Nabi Yusuf. Kalau dia masuk, kaya dia dalam industri tu. Maknanya bukan sugar daddy, segala gelaran boleh bagi lah. Memang boleh jana duit betul. Tapi apa yang dia nampak pada diri dia? Aku hamba Tuhan. Maknanya saya sebut pada tuan-tuan, kalau apa yang saya sebut ni agak transparent atau kasar sikit, saya minta maaf, tapi saya nak sebutnya, ada orang hari ni dia putus asa, tiba-tiba nak jual maruah diri. Muka tak handsome pun. Tiba-tiba nak jual maruah diri. Tak padan macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf handsome, dia tak jual maruah diri dia. Dia duduk di negara, bahkan dia mendampingi orang yang confirm kaya, tapi dia tak jual maruah diri dia. Dari segi keahlian diri dia, mampu. Kekuatan dia, kelebihan yang Tuhan beri pada dia, dia boleh. Tapi dia tak buat benda tu. Bahkan kalau kita tengok Tuhan bagi pada dia kebolehan untuk takbir mimpi, dia tak fikir takbir mimpi ni boleh bagi duit dekat aku. Kita buka satu kedai, satu kios, pusat takbir mimpi. Dia tak buat pun. Nabi Yusuf tak buat benda tu. Sebab dia tahu ini cerita lain. Ini bukan cerita nak ambil kesempatan. Okay. Nampak okay? Itu dia punya kefahaman keberjayaan dalam agama yang betul. Okay. Jadi semua orang layak untuk berjaya. Sebab tu saya kata, kita orang Islam ni, dia ada kemampuan, dia ada bakat, boleh beriman pada benda yang dia tak nampak. Itu orang Islam. Dia boleh percaya pada benda yang belum jelas di mata dia. Kita beriman pada hari akhirat. Kita beriman pada Allah Azza wa Jal. Kita beriman pada Rasul. Ini kita umat akhir zaman ni tak sempat tengok Rasul ke apa semua, tak sempat tengok. Bahkan mungkin ada sebahagian yang terfikir entah betul ke tidak cerita Nabi Muhammad, tak tipu. Kita punya syok duk beriman apa semua ni. Ada orang terfikir macam tu. Tapi ada orang, dia sanggup tarik diri dia untuk dia beriman. Sebab tu saya kata, kita ada bakat boleh beriman pada benda yang tak nampak. Boleh yakin. Saya bagi contoh analogi mudah. Tuan-tuan bawa kereta, drive kereta, tiba-tiba kereta daripada depan angkat lampu. Bagi lampu 2-3 kali. Apa kita orang selalu bawa kereta, kita akan faham apa? Ni mesti roadblock kat depan. Polis ke, JPJ ke, segala apa duduk dekat depan. Okay. Kalau kita tak pakai tali keledar, cepat-cepat tarik. Padahal belum tentu pun ada lagi polis kat depan. Saya nak katanya, kita boleh takut dalam keadaan benda tak nampak lagi. Dah takut dah tu, tarik. Rupa-rupanya dia angkat lampu, dia nak tegur kawan dia kereta belakang. Tak ada polis apa pun. Kita syok sendiri, polis tarik, yang tak ada lebay, dah letak lebay atas kepala dah. Dah nak start berlakon lah. Nak jadi baik lah. Polis pun panggil ustaz dah. Maknanya punya takut. Maknanya kita boleh beriman, boleh takut pada benda yang kita tak nampak. Sebab apa? Kita diprogramkan macam tu. Orang angkat lampu banyak kali tu, ada bahaya di hadapan. Padahal dia nak bermesra dengan kawan di belakang. Sebab, orang kata apa? Kita boleh percaya pada benda yang menjadi kebiasaan. Sebab tu saya kata, pemikiran yang optimis ni, Nabi kata dalam hadis, bila mana ada satu benda berlaku dalam hidup, benda tu menyedihkan kita. Hadis tu riwayat Imam Bukhari ataupun riwayat Ibnu Majah kalau saya tak silap. Bila mana ada benda tu kita tak suka, kita tafaul. Tafaul ni maksud dia apa? Optimis. Segala benda yang buruk dalam hidup kita ni, dia akan datang dan dia akan pergi.
Dia akan datang, dia akan pergi. Tapi hidup sebagai manusia dan hamba, kamu kena optimis. Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu tu walaupun buruk di mata kita, melainkan ada kebaikan pada orang yang kena tu. Sebab kalau kita tengok Nabi dan Rasul, mereka dikenakan benda-benda yang kita tak suka. Tuan-tuan tengok dalam sirah Nabi, belum lagi lahir ke dunia, ayah dah tak ada dah. Bukan satu benda yang happy bagi satu orang budak untuk tahu benda tu. Tak sempat usia belasan tahun, mak dah meninggal. Lepas tu Tok Wan pula meninggal. Tak lama lepas pada tu, lepas dah kata apa, dah berjaya sikit, dah kahwin apa semua, tak lama lepas pada tu Abu Talib pula meninggal. Dan cerita Abu Talib tu pula panjang. Dah Nabi dapat kebenaran, kempen Abu Talib tak jalan. Sebab tu kita tengok benda-benda yang berlaku pada Nabi, surrounding Nabi tu, kalau kena pada kita, itu bukan benda yang happy. Sebab zaman sekarang orang menilai keberjayaan pada surrounding sekeliling dia. Kalau kita tengok kehidupan Nabi tu dengan ukuran motivasi daripada barat, ini bukan petanda orang yang berjaya pada awal. Ayah tak ada, mak tak ada, Tok Wan tak ada. Nak convince Pak Menakan tak mampu. Nak cerita aku ni betul. Tapi Pak Menakan dia tak ambil peduli pun. Abu Talib dia tak lawan cengeng macam orang lain. Cuma dia refuse untuk terima kebenaran. Sebab tu kalau orang tanya pada kita, orang kafir paling baik siapa? Abu Talib orang kafir paling baik. Dia beradab dengan Nabi, bersela dengan Nabi, bincang dengan Nabi isu wahyu ni, tapi dia tak berminat pun. Dah lah tak berminat, buat muka manis pula, lagi sakit hati. Kalau orang dia lawan kita, dia hentam kita depan-depan, dia habis kat tu lah. Tapi kalau orang dia bagi muka yang paling manis, tapi dia tak nak apa yang kita ajak, dia satu benda yang berat untuk jiwa orang yang bawa benda tu. Macam Nabi. Sebab tu di akhir hayat Abu Talib tu masih lagi cuba nak convince Abu Talib, ambil agama ni. Kalau kamu ambil, aku akan jamin kehidupan yang baik di akhirat. Abu Talib kata hatta la yaqulan nas, sehingga orang kata pada aku Abu Talib tukar agama. Dia duk bimbang yang tu. Dia bimbang orang kata. Padahal orang kata berapa tahun sangat. Lepas pada tu kita tengok kampung dia tu berubah menjadi tempat tauhid terbesar di dunia. Yang dia duk rasa macam berhala tu akan kekal sampai selama-lamanya. Tak pun. Cuma saya nak kata, sekeliling Nabi itu boleh menjatuhkan semangat Nabi untuk berdakwah secara keseluruhan. Boleh. Tapi tak jatuh Nabi itu. Nabi tak jatuh. Walaupun hentaman, walaupun konspirasi yang berbagai-bagai, Nabi tak jatuh. Sebab tu dalam hadis Nabi kata wala ta'jiz, jangan lemah. Dengan makna lain, optimislah kamu supaya Allah Ta'ala memberi dan membuka kepada kamu jalan yang luas. Hidup kita ni, kita kena kenal dua perkara. Circle bulatan yang kita boleh kawal dengan bulatan yang kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal diri kita, cara fikir kita, laluan perasaan kita. Yang ni kita boleh kawal. Kita tengok satu orang, cara dia bercakap dengan kita lain macam, kita pun sangka dia ni tak suka aku. Itu kita yang kawal, bukan orang lain yang kawal. Diri sendiri yang kawal. Okay. Tapi kalau orang tu teruk, kita tak boleh kawal. Itu bagi diri dia. Sebab tu Nabi dia boleh jadi pendakwah yang berjaya. Sebab apa? Sebab dia kenal, ini bulatan yang aku boleh kawal, ini bulatan yang aku tak boleh kawal. Sebab tu kita, kelompok-kelompok kita ni, kita tahu apa yang kita pegang sekarang ni, apa yang kita duduk padanya sekarang ni, iaitu kita nak pada hadis Nabi, kita nak pada Quran, kita nak kepada ajaran agama yang betul. Itu ialah kekuatan diri kita dan pilihan diri kita. Waktu kita sampaikan pada orang, kita kena ada 1%, satu bahagian yang kita kena letak. Dia tak akan terima 100% apa yang aku bawa, supaya kita tak collapse, jatuh. Waktu dia berpaling pada kita, lepas tu dia hentam kita belakang. Contoh, saya tahu semua orang yang duduk dalam kelompok ni akan ada pengalaman macam tu. Dia dah kenal kebenaran, dah tahu benda betul, dia pun nak cerita pada family. Mungkin cerita pada ayah dia, cerita pada mak dia, cerita pada adik-beradik dia, ataupun cerita pada pak menakan dia. Waktu dia send satu benda dalam grup WhatsApp, okay, amalan ni tak betul,
Yang betulnya macam ni. Nak dengar penerangan lebih lanjut, dia pun boost satu link kuliah ustaz mana-mana, letak dalam tu. Ada family yang diam, ada family yang respon. Bahkan mungkin ada satu orang dalam grup tu, dia buat grup baru, semua ahli dalam grup tu ada kecuali kita. Dia pun bahan kita. Tengok, mangkak tu dah start hantar dah. Keluar, cepat keluar. Maknanya, itu saya nak sebut sini, waktu datang perasaan tu, jangan lemah. Nabi kata, wala ta'jiz. Sebab itu bukan circle kita dah. Kita tak boleh tidur malam duk fikir benda tu. Kita buang masa banyak. Sebab tenaga yang ada untuk fikir benda tu, boleh pindah buat benda lain pula. Transfer ke kebaikan seterusnya. Kalau tak boleh situ, transfer ke kebaikan lain. Jangan beri masa terlampau lama untuk benda-benda seperti itu. Melainkan dia hentam kita waktu tu, kalau perlu kita bela diri, kita bela lah diri. Ini pun satu masalah sebahagian daripada kita ni. Bab bela diri ni kita slow. Okay. Sebab ada orang dia rasa membela diri itu termasuk daripada benda-benda yang kasar. Sebenarnya antara akhlak terpuji, waktu kita dihentam, kita boleh bela diri, kita bela diri. Sebab Nabi bela diri. Tapi kita tak bela diri dengan cara orang yang hentam kita. Dia hentam kita, dia bagi semua perkataan yang tak elok pada diri kita. Kita bela diri, nada kita mungkin straight, tapi tak ada perkataan kesat yang keluar. Itu bagus. Itu sepatutnya. Sebab ada orang dia pilih untuk diam. Bagi saya lah zaman sekarang ni, diam terlampau lama pun tak jalan tak? Mesti kena ada satu progression. Terutamanya yang muda-muda ni, dia ada kemahiran, dia buat satu progression. Jangan tunjukkan semangat sehingga keluar perkataan buruk, jangan. Tapi keluarkanlah kebenaran itu pada waktu-waktu yang diperlukan, mengikut nada-nada yang sesuai. Ada waktu kita nak cerita kebenaran ni, kita boleh style gosok-gosok lagi, boleh. Okay, cerita pelan-pelan. Okay. Waktu dah dihentam, waktu dah datang karuk-maruk yang pekat, waktu tu tak boleh pakai kaedah gosok. Waktu tu mau ambil penyapu, tiba atas belakang. Okay. Sikit. Okay. Maknanya bagi keras sikit. Keras bukan maknanya keras untuk bagi orang benci. Tapi waktu tu lah kita bermain dengan perasaan. Sebab kita geram lama dah dengan yang pekat-pekat ni. Kadang-kadang kita tak tahan, terkeluar satu perkataan. Yang tu yang di problem. Kadang-kadang bila terkeluar satu tu, orang pun tangkap yang tu, buat cerita. Sebar slow. Inilah perangai, the reality of group ni. Orang bagi terus. Okay. Sebab tu bab akhlak kena faham. Ketegasan bukan bermakna lesen untuk cakap benda-benda yang tak betul. Maknanya keluar perkataan yang kesat, bukan. Tegas bukan bermakna berkata kesat, tapi tegas ialah straight. Aku tak ada isu nak lucu-lucu lambat ni, tak ada. Okay. Cuma saya nak katanya ialah berdasarkan hadis yang kedua ni, bila mana kita dihentam, kita tak boleh letak 100% kita lawan hentam tu, orang akan diam, tak. Orang mungkin akan buat pasal seterusnya. Waktu tu wala ta'jiz. Sebab poin pada hadis kedua ni, jangan lemah. Bila mana anda rasa anda berada pada kebenaran, anda dah memiliki kebenaran itu, dan kebenaran itu akan sentiasa dihentam. Sebab itu memang sifat dia dah. Sebab tu para ulama sebut likulli muhaqqiqin mubtil. Setiap orang yang bawa kebenaran, akan ada orang yang akan batalkan kebenaran tu. Walikulli mubtilin muhaqqiq. Dan setiap orang yang bawa kebatilan, akan ada kebenaran yang akan lawan kebatilan tu. Ini pertembungan sampai hari akhirat pun. Sebab tu ada orang dia fikir, saya nak bercakap benda betul ni, nanti keadaan dah tenang. Dia agak sukarlah zaman sekarang ni. Dengan zaman media sosial ni, terutamanya golongan-golongan muda ni, kita boleh tengok sampai satu isu, belum lagi selesai isu tu, berkalih ke isu lain pula. Jadi waktu tu perlu ada progression, kena laju sikit. Zaman sekarang ni dia tak boleh dah kata apa, slow and steady. Dia kena ada progression. Ada waktu kita slow, ada waktu kita kena ada progression sikit, supaya dia ada impact terhadap apa yang kita buat. Tapi tetap kena ada 1%. Apa yang aku buat ni, tak semua orang boleh setuju. Dengan cara ni lah kita tak akan lemah. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kemuncak bila mana dia dihentam teruk oleh golongan-golongan yang pro Maliki, pekat pro Maliki, sangat-sangat
pro kepada mazhab Maliki. Dan dia orang dah rasa Imam Syafi'i ni murid derhaka, belajar dengan Imam Malik, datang ke Mesir buat kepala sendiri. Banyak tarjih pandangan fiqh, pakai hujah sendiri, tak pakai hujah tok guru. Sebab peringkat awal Imam Syafi'i datang ke Mesir, orang-orang Mesir yang bermazhab Malik ni pada waktu tu, mereka dok rasa kita kuat lepas pada ni, sebab ni anak butir Imam Malik ni. Bukan setakat anak murid, memang duduk bawah dagu Imam Malik dah pun. Tiba-tiba duduk di Mesir bawa pandangan lain, bawa pandangan yang bermacam-macam, sehingga dikacau oleh golongan pelampau. Kalau kita tengok Imam Syafi'i ni ada dua pandangan dia mati. Satu sebab sakit buasir dia yang teruk. Yang kedua, dia pernah kena pukul dengan pelampau mazhab Malik ni. Luka dia tu tak baik elok, sebab zaman dulu mana ada KPJ, mana ada hospital-hospital elok ni. Nak pergi masuk warded apa semua tak ada. Okay. Jadi luka letaklah ubat lebih-lebih kurang. Luka pun tak berapa elok lagi, menyebabkan dia drag penyakit tu, menyebabkan berterusan. Jadi dua sebab berkumpul pada kematian Imam Syafi'i. Tapi tak ada sekali pun Imam Syafi'i kata, malahlah aku nak bercakap bab ni. No. Dia optimis, dia bercakap. Dia sebut pandangan dia yang ni. Dia tarjih pandangan ni. Dan dia pun sebut pandangan dia bukan betul semua. Ada part-part yang perlu orang lain clarify balik pandangan dia. Cuma saya nak katanya, sifat wala ta'jiz, tidak lemah tu ada. Sebab tu Imam Syafi'i dia sebut, ada orang kata ini kata-kata di akhir hayat dia. Dia kata, ridhan nas ghayatul la tudrik. Mencari kepuasan manusia ni satu matlamat yang tak akan tercapai. Kita hidup nak suruh orang puas hati dengan kita, nak suruh orang setuju dengan kita semua bab, itu mustahil. Kita memang akan sentiasa ada perselisihan. Cuma macam mana kita uruskan perselisihan, itu yang digariskan dalam agama. Okay. Jadi dalam hadis ni, Nabi sebut sebagai kesimpulan akhir, Nabi kata, mukmin yang kuat iaitu mukmin yang cuba cari ruang untuk buat kebaikan. Cari ruang. Walaupun ruang tu nampak macam rencam sikit, nampak macam curam nak masuk tu, tapi dia buat. Lebih baik berbanding mukmin yang duduk diam. Tengok mukmin-mukmin lain, tengok kena hentam. Dia simpati tapi dia takut. Saya tahu orang macam ni memang ramai pun. Okay. Dia takut sebab ada orang dia punya setting kepala dia, dia sentiasa nak nampak dia tu berada pada position baik selalu. Kalau ada pergaduhan apa pun, bukan aku yang first bercakap benda tu, biar orang lain dulu mula. Aku masuk tepi-tepi pun tak apa. Okay. Yang ni dipanggil sebagai mukmin yang dhaif. Tapi taklah kata dia teruk. Taklah teruk. Okay. Cuma Tuhan kata yang paling terbaik ialah yang qawi. Sebab tu ada satu lagi hadis Nabi kata, orang mukmin yang duduk dalam kalangan manusia yang karenah dia berbagai-bagai, teruk, dan dia sabar, lebih baik daripada orang mukmin dia duduk dalam satu kumpulan, dia serabut, dia keluar, dia cari tempat tenang. Lebih baik. Nabi tak kata yang lari tu teruk. Dalam hadis ni pun Nabi tak kata yang diam tu teruk, yang lemah semangat tu teruk. Cuma Nabi kata sepatutnya kalau kamu boleh pilih, kamu pilih jadi orang kuat sepatutnya. Tambah dengan zaman sekarang semua kemodenan duk ada, kamu pilih jadi orang yang kuat. Dan bila mana kamu kena hentam, ista'in billah, minta tolong dengan Tuhan. Jangan minta dengan orang lain. Sebab minta dengan orang lain pun lemah juga. Minta dengan benda lain pun lemah. Minta dengan yang paling kuat, iaitu Tuhan. Minta dengan yang paling kuat, insya-Allah kamu akan sentiasa bersemangat. Ini bukan urusan agama, semua urusan hidup. Dan kita kena nampak kehidupan kita ni luas ladang pahalanya. Mana ada orang dia berjuang untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dia, itu perjuangan bagi dia. Dia tak nak dikacau, diganggu gugat. Ada orang dia berjuang untuk menjaga pendidikan anak dia, itu perjuangan bagi dia. Yang kita nampak perjuangan ni ialah bila mana cakap bab agama nak suruh orang faham, itu salah satu perjuangan. Cuma perjuangan setiap orang berbeza-beza, ruang dia berbeza-beza, kemampuan dia berbeza-beza, tapi semuanya berbakat dan berpeluang untuk duduk dalam syurga Tuhan. Sebab kita punya kejayaan yang benar, yang hakiki ialah di situ. Tak kira lah kita belajar tinggi ke, belajar rendah ke, semua berbakat untuk menjadi ahli syurga. Semua ada bakat, semua ada peluang ke arah itu. Jadi itulah yang nak dibawa pada hadis yang kedua ni. Jangan lemah selepas kamu tawakal pada Allah. Jangan lemah. Walaupun kadang-kadang Tuhan dia rancang kehidupan kita tu kadang-kadang pahit rasa dia. Jangan lemah. Kita sentiasa optimis, tafaul,
sentiasa berfikir positif, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik sekiranya kita bersabar. Okey. Jadi alhamdulillah, saya rasa saya nak sebut yang tu je lah kot untuk pagi ni sebagai kata apa kuliah kenal-kenal, sebab saya pun kali kedua datang sini. Okey. Lepas-lepas ni kita cerita lain lah, kalau nak sambung apa semua pun. Okay, kita cerita lain. Okay. Cuma untuk pagi ni saya nak bawa yang tu, supaya kita hidup ni kena hentam apa pun, jangan rasa diri tu loser. Since kita ada kalimah tauhid, dia bukan orang yang gagal, dia orang yang ada peluang untuk menang. Tapi carilah ruang-ruang kemenangan itu yang kita rasa kita boleh buat dan kita boleh lalu pada ruang-ruang tu. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.